ada lagi. Akan ada pemimpin-pemimpin bersatu lagi yang akan didakwa selepas ini. Kan akan ada. Ini dalam telahan dan jangkaan-jangkaan kita yang macam mana saya nak sebut tak nak sebut Kita sebutlah saya sebutlah. Kalau ada saya sebut. Tapi saya sebut ni secara umum je lah. Ada tak ada tu dia mungkin tak berkaitan direct dengan kes kes rasuah tersebut, tetapi dia mungkin berkaitan dengan benda lain. Tak apa, kita akan cerita. Hujung nanti kita akan cerita. Tapi sebelum itu, saya juga akan menceritakan berkenaan dengan PAS. PAS ni akan kena ke tidak, tuan-tuan? Dia macam ni lah. Bila Azalina semalam menyebut berkenaan dengan kontrak yang telah keluar SST, 56 projek bernilai 6 bilion lebih telah keluar SST, surat setuju terima. Saya tak pasti sama ada projek itu termasuk projek Tebatan Banjir atau tidak. Namun begitu, ada yang mengatakan ada berura-ura. Ini ura-ura saja, bukan daripada SPRM. Ura-ura daripada bird singing, from the sky, kita kata, yang saya petik daripada langit, mengatakan bahawa akan ada melibatkan parti seperti PAS, direct or indirect, individu di dalam PAS, secara direct atau indirect. Secara direct atau indirect, tetapi melibatkan individu di dalam PAS juga selepas ini. Sekarang ini apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka berada dalam ketakutan. Mereka berada dalam keadaan yang takut. Kenapa takut? Kita akan cerita selepas ini. Hoi, ho ya hoi. Hoi, ho ya hoi. Kita semua gembira. Kenapa, tuan-tuan? Hoi, ho ya, penyamun sudah kena. Bila bersatu menggunakan imej bersih dan stabil, best, kita kata sekarang. Sebab apa dia kata dia bersih? Kita tak nak kluster mahkamah, tuan-tuan. Tak nak kluster mahkamah ni. Kita tolak kluster mahkamah. Hari ini 2 orang telah didakwa daripada pimpinan tertinggi Bersatu. Seorang ahli parlimen Tasik Gelugur yang merangkap ahli pimpinan tertinggi Bersatu, Wan Saiful Wan Jan, dan seorang lagi adalah Adam Adlan, sepupu kepada menantu Mahyadin Yassin, yang juga merangkap timbalan ketua bahagian Bersatu Segambut, telah didakwa hari ini. Saya kebetulan di mahkamah tadi atas urusan kes saya. Ternampaklah mereka, ternampaklah Azmin, ternampaklah Muhyiddin Yassin, ternampaklah geng-geng mereka. Tak apalah, itu hal mereka lah, tak ada masalah. Dan dalam masa yang sama juga, kita nak cerita 2 ahli perniagaan akan didakwa esok. 2 ahli perniagaan dijangka didakwa mahkamah esok berkaitan program Jana Wibawa yang kontroversi, menurut notis media yang dikeluarkan hari ini oleh SPRM. Notis itu menyatakan kedua-dua individu itu akan didakwa masing-masing di Mahkamah Session di Shah Alam dan Johor Bahru. SPRM telah mendapat izin mendakwa terhadap 2 individu berkaitan Jana Wibawa. Tiada maklumat lain didedahkan dalam notis media oleh SPRM. Ini selepas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan dan Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Adam Radlan Muhammad didakwa atas tuduhan rasuah. Awal hari ini Wan Saiful didakwa atas 2 tuduhan rasuah. Pertama, kerana meminta rasuah dalam jumlah yang tidak ditentukan, dan kedua kerana menerima rasuah 6.96 juta antara 8 hari bulan Julai sehingga 30 hari bulan September 2022. Ini masa diorang masih berkuasa. Sementara itu Adam Radlan juga seorang ahli perniagaan didakwa meminta rasuah 3.5 dan 7% daripada nilai projek tersebut. Kedua-dua kes ini dikaitkan dengan program Jana Wibawa dengan Presiden Bersatu turut disoal siasat oleh SPRM berhubung perkara berkenaan. Jana Wibawa akronim untuk program Jana Ekonomi Pemekasan Kontraktor Bumiputera Berwibawa, merupakan program ransangan ekonomi ketika pandemik untuk kontraktor Bumiputera. Pentadbiran Muhyiddin Yassin memperkenalkan program pada November 2020. Parlimen diberitahu minggu lalu bahawa kerajaan telah membekukan projek Jana Wibawa bernilai 5.7 bilion sementara menunggu siasatan. Tuan-tuan, hoi, ho ya hoi, hoi, ho ya hoi. Lagu sudah boleh keluar dah.
Sudah boleh keluar dah itu lagu dah. Bersih dan stabil. Hashtag PN Berber. Berlagak bersih. Tulis sekarang. Hashtag Berber. Berlagak bersih. Sorry. Hashtag PN Berber. Type. Hashtag PN Berber. BER. Berlagak bersih. Kalau masuk live dia orang, hashtag PN Berber. Hashtag PN Berber. Sebarkan. Tulis. Tuan-tuan. Saya nak cerita Macam mana saya nak cerita? Okay, saya start cerita macam ni dulu. Pertama sekali, ini bukan tangkapan yang terakhir. Saya nak cerita. Bila ada yang mengatakan bahawa PN Berber, hashtag PN Berber, tulis. Bila ada yang mengatakan ini selective prosecution, political conspiracy. Konspirasi yang cuba nak menjatuhkan Perikatan Nasional. Dia macam ni lah tuan-tuan. Konspirasi, kalau tidak ada bukti, itu konspirasi. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kepelikan itu kita dah nampak sebelum lagi berlaku. Oh, hashtag PN Berber ramai. Hashtag PN Berber, berlagak bersih. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Sebelum diorang SPRM cerita, ni saya dah dedahkan ni dulu dah. Akaun ni saya dah dedah dulu. Ni sebelum cerita Berber ni semua ni, SPRM ni, kita dah dedah akaun yang yang Bersatu sendiri dedahkan. Dia macam ni, bila Anwar Ibrahim masuk, kan saya kata itu, kes 1MDB 2011, Anwar Ibrahim dedahkan, dia pembangkang tau. Dia bukan kerajaan, dia bukan Perdana Menteri, dia bukan Menteri Keuangan. Tetapi apa yang berlaku adalah dia berjaya membuktikan, kemudian sampai tertangkap Najib dan sewaktu dengannya 1MDB. Bayangkan sekarang dia adalah Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Sekarang faham tak kenapa Anwar nak jadi Menteri Keuangan? Sekarang dah nampak ke tidak kenapa Anwar nak jadi Menteri Keuangan? Yalah Is, kalau dia jadi Menteri Keuangan tak payahlah tangkap-tangkap dia orang ni. Okey, kenapa perlu ditangkap? Kenapa perlu ditangkap? Kita nak kembalikan keyakinan rakyat dan pelabur kepada kita. Kita kena tunjukkan komitmen. Korang minta Anwar bercakap tentang reformasi. Walk the talk. Anwar is now walking whatever he has said earlier. Sekarang dia tengah bercakap. Dan dia bercakap bukan dengan mulut, tuan-tuan. Bukan dengan ayat, bukan dengan perkataan. Dia sekarang bercakap dengan perbuatan. Kaedahnya macam mana? Sekarang ni Azam Baki, dia dah tersepit. Dia nak buktikan pada Anwar dia boleh buat kerja. Betul lah. Teruskan Azam Baki. Kita terima. Kau buat kerja, kita settle. Anwar Ibrahim bila dia jadi Perdana Menteri, dia dah nampak dokumen-dokumen ini. Dia dah nampaklah kebincangan ini. So apa Azam Baki buat? Anwar Ibrahim buat? Bila dia nampak kebincangan tu, dia campak. Bukanlah dia campak depan SPRM, campak depan polis. Nah, ini kepincangan. Korang cari. So apa yang dia buat? Dia duduk cari. SPRM cari, jumpa. Pop. Dan pegawai-pegawai SPRM ni tuan-tuan, bukan orang calang-calang Bukan minta maaf saya kata tak SPM tak lepas tak. Pegawai-pegawai SPRM ni paling kurang diorang ada degree dalam bidang account, diploma dalam accounting dan sewaktu dengannya. Kalau dia melibatkan engineering, at least dia ada degree dalam engineering sekurang-kurangnya ataupun sewaktu dengannya. Kita kena faham tu. Okay, kita kena faham. So bila dia melihat, dia tengok, sangkut dua orang. Tuan-tuan, kalau kita baling rawai dekat tengah laut, sangkut dua ekor, bermaksud apa? Ada tak ikan lain kemungkinan? Ada. Sangkut dua ekor, tak payah rawai lah kalau kita letak pukat rimau. Kita tarik, kalau dah sangkut beberapa ekor ikan, maksudnya yang lain tu tetap ada. Sebab tu saya kata ini bukan persoalan siapa yang akan kena. Persoalan sekarang ini, bila dia akan kena. Sebab itu muka semua pucat. Muka geng-geng tu semua pucat tuan-tuan. Ni saya nak cerita, muka geng-geng pucat ni. Okey.
Right. Muka geng-geng pucat. Saya baca. Kenapa Azmin? Saya cerita tentang Azmin semalam. Okay. Azmin ada datang tadi. Sebelum saya cerita tafsir tentang dia bercuti, minta cuti. Dakwaan rasuah tak mengganggu kita hantar signal dalam PRN. Ketua Penerangan PN, Azmin Ali yakin pendakwaan rasuah melibatkan kepimpinan Bersatu tidak akan mengganggu persiapan PRN. Bagi Azmin, yang juga Majlis MKT Bersatu, pendakwaan dibuat tersebut jelas merupakan pendakwaan terpilih. Kita yakin ini merupakan pertuduhan terpilih dan Presiden hari ini menyatakan kalau saudara-saudari sedang maklum, kenyataan yang dibuat oleh UMNO sebelum ini membuktikan sudah ada perancangan. Dia hadir ke mahkamah dakwanya kepada pemberita. Okey, saya nak cerita. Azmin Ali, ini bukan pendakwaan terpilih. Sebab saya boleh kata, you could be next. Jangan risau. Percayalah, kita sudah ada senarai penerima-penerima rasuah daripada kalangan Bersatu yang sekarang ini sedang disesat oleh SPRM dan bakal disesat oleh SPRM. Ada sudah kontraktor-kontraktor yang mula nak ke depan. Tuan-tuan, dia macam ni, kontraktor ni. Aku kena ke dia orang kena? Aku kena ke dia orang kena? So, daripada aku kena, baik aku bagi kerjasama. Kontraktor bukan ahli politik, tuan-tuan. Tak sanggup dia nak masuk penjara. Tak apalah. Aku plea bargain. Plea bargain erti kata, saya boleh jadi saksi dalam kes ini, macam kes Rosmah tu, dua-dua tu saksi tu adalah kontraktor. Tapi dengan syarat saya tak kena, tapi saya boleh kenakan orang-orang tertentu. Bila saya tunjuk muka Azmin tadi tu, tuan-tuan, tuan-tuan faham tak? Kenapa dia bercuti? Mengikut angin daripada langit dan bisikan-bisikan burung, kes Azmin yang sebelum ini akan timbul kembali. Seumpama timbulnya najis di waktu banjir. Termasuk video sandakan dalam kenangan. Dan ada yang mengatakan bahawa video tu bila dihantar ke overseas, sebenarnya dah disahkan video itu autentik, video itu tulis. Cuma masa itu zaman Mahathir, dia orang nak cover up sebab dia menteri, Mahathir nak cover. Sekarang ni dah tak ada istilah cover. Dan jenayah ni, tuan-tuan, kesalahan jenayah ni dia tak ada, orang kata apa, tak ada time lapse. Dia kata NFA itu, siapa kata tak boleh buka lagi? Dia bukan disahkan tidak bersalah dalam mahkamah. Setakat polis dia kata tak ada. Kemungkinan untuk dia kena lagi ada tak? Yes. Bila ura-ura ramai yang dah kena panggil SPRM, Azmin mula gabra. Muhyiddin Yassin mula pucat, tuan-tuan. Situ saya kata, dia bukan persoalan bila, dia bukan persoalan siapa. Dia persoalan dia bila. Kalau tak hari ni, esok. Kalau tak esok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, tahun depan. Sebab itu bila dia kata ini adalah pendakwaan terpilih. Tak, kita tak pilih. Jangan risau, semua kena. Besar kecil kena. Asalkan ada buat salah. Kalau tak buat salah, jangan risau. Yang tak buat salah, tak payah risau. Yang risaunya adalah mereka yang sekarang ini, tiba-tiba, tuan-tuan, dok bercerita, ini selective prosecution, pendakwaan terpilih. Cerita pendakwaan terpilih. Tetapi apa yang berlaku? Kita saksikan bagaimana sekarang ini pemimpin-pemimpin ini dah cuba nak divert isu. Dia nak beritahu seolah-olah kerajaan sekarang ini cuba nak memfitnah mereka. Tuan-tuan, bila dah masuk kes SPRM, itu bukan kes fitnah lagi dah. Itu dah kes dakwa. Bila dia kata kita akan cuba nak bawa, kita akan pastikan kes ini akan kita akan hukum. Kita akan hukum, orang kata, Kerajaan Pakatan Harapan dalam PRN ini kerana mereka telah mendakwa kita secara terpilih. Kalau betul anda rasa bukan terpilih, kita tunggu nanti di mahkamah
satu persatu dokumen akan dikeluarkan. Mahkamah tak boleh tipu tuan-tuan. Kat luar macam Razman tu boleh lah dia fitnah. Agenda LGBT lah apa, dia boleh cerita. Kat dalam mahkamah, nak fitnah apa? Kalau dokumen itu palsu, kalau SPRM salah, buang kes. Tapi kalau dia bersalah, bila kita bercakap, bila dulu ingat lagi, geng-geng pembangkang ni duk kata, Anwar, mana kamu punya reform? Mana kamu punya reform? Buktikan. Anwar buktikan sekarang. Kenapa dia kata selective prosecution, tuan-tuan? Dia akan kata, habis UMNO tak kena. Kan Zahid masih tengah dakwa, Najib dah masuk ke dalam. Ramai lagi pimpinan-pimpinan UMNO sekarang ni dah kena dah. Dan sabar, kita kata. Mana yang dah kena, sedang berjalan kes. Tetapi akan ada yang tak kena, yang mungkin berkemungkinan akan kena lagi. Terutama pemimpin-pemimpin yang sekarang ni dah tak ada jawatan di dalam UMNO. Ada kemungkinan. Kalau mereka tidak terlibat, jangan risau. Tapi faham tak kenapa UMNO buang mereka sekarang ni? Dan lepas ini tuan-tuan, kita akan cerita tebatan banjir pula. Menu Rahmah. Okay, saya nak buat Menu Rahmah lah. Menu Rahmah ni sebelum kita bawa cerita bersatu. Okey. Hari ini, Dr. Halimah setelah dikecam teruk oleh netizen kerana mempertikaikan Menu Rahmah, telah membuat satu kenyataan di dalam parlimen mengatakan bahawa dia tak pernah pun sebut bahawa itu adalah Menu Rahmah. Dia kata kalau tak percaya boleh cek handset. Dia kata saya tak pernah sebut pun bahawa yang boleh menyebabkan kanser itu adalah Menu Rahmah, dia kata. Isi dia nak bermain ayat kat situ. Jadi yang kata yang memanipulasikan kami adalah media. Malaysia Kini yang sewaktu dengannya. Okey. Hari ni kita nak dengar betul ke? Right. So kita baca dulu Menu Rahmah. Saya tak sebut pun Menu Rahmah. Halimah kata media cetus salah faham. Ahli Parlimen Kapar Halimah Ali sekali lagi menafikan kenyataan yang mengaitkan makanan bermutu rendah dengan autism dan kanser ada kaitan dengan inisiatif Menu Rahmah oleh kerajaan. Halimah mendakwa Malaysia Kini dan Kini TV mencetuskan salah faham dan menegaskan kenyataannya tidak menyebut langsung Menu Rahmah. Mengapa anda kata saya sebut Menu Rahmah? Sebabkan kanser. Saya tak sebut pun Menu Rahmah. Tidak sebut Menu Rahmah dalam kenyataan asal, katanya ketika ditemui Malaysia Kini di lobi Parlimen hari ini. Apabila pemberita cuba membagikan bahawa dia merujuk inisiatif itu dalam perbahasannya di Dewan Rakyat, seperti dinyatakan handset itu rekod rasmi Parlimen, ahli PAS itu sekali menyangkal. Tetapi tiada disebut Menu Rahmah. Baca handset satu persatu, katanya kepada Malaysia Kini. Anda, Malaysia Kini dan Kini TV yang menyebabkan semua salah tanggapan ini. Penafian itu dibuat selepas Malaysia Kini cuba mendapatkan maklumat balas berkenaan usaha ahli Parlimen Kuching Calvin Yee agar dia dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan kebebasan Parlimen atas kenyataan itu. Dalam perbahasan di Dewan Rakyat semalam, Halimah juga menafikan dia ada menyebut Menu Rahmah menyebabkan kanser dan meminta semua agar pihak merujuk handset. Okey, betul ke sedemikian? Benar ke sebenarnya dia tak pernah sebut Menu Rahmah? Ini yang disebut balik oleh geng-geng walaon ni semua. Dia kata Dato' Halimah tak pernah sebut Menu Rahmah. Kau orang yang fitnah. Baik, mari kita dengar video tersebut tuan-tuan. Mari kita dengar dan kita nilai sendiri video tersebut. Okey. Rasa tak banyak saya nak sebutkan tentang food security dan health security. Ini semuanya keperluan asas. Kita tak mahu, saya selaku doktor perubatan, takut apabila keterjaminan makanan ini mendesak membingungkan kerajaan, kita tidak mahu shortcut. Kita tidak mahu kompromi daripada bekalan makanan yang low quality. Saya tak ada masalah dengan istilah rahmah ke apa, tapi jangan sampai rakyat Marhain B40 diberikan bekalan makanan yang low quality dan mungkin juga menyebabkan mereka terdedah kepada kanser, autoimmune disease, kepada autisma dan sebagainya. Okay. Dia kata, saya baca balik. Saya nak sebutkan tentang food security dan health security. Ini semua adalah keperluan asas. Kita tak mahu. Saya selaku doktor perubatan takut apabila keterjaminan makanan itu mendesak ada membingungkan kerajaan. Kita tidak mahu shortcut. Kita tidak mahu kompromi daripada bekalan makanan yang low quality.
Saya tidak ada masalah dengan istilah rahmah atau apa, tetapi jangan sampai rakyat Mahain diberikan bekalan makanan yang low quality. Now, tuan-tuan, betul. Saya nak bagi tahu betul. Dia tidak menyebut perkataan menu rahmah. Betul, perkataan menu rahmah tu dia tak sebut. Tetapi kalau dia bercakap dalam konteks itu tadi, kita faham apa? Adakah dia bercakap soal telur? Adakah dia bercakap soal KWSP? Adakah dia bercakap soal LCS? Adakah dia bercakap soal bersatu yang kena tangkap? Bukan. Bila dia menyentuh low quality, keterjaminan makanan di bawah Salahuddin Ayub, dan dia menyebut perkataan nak guna nama apa pun, rahmah atau apa sekalipun, maksudnya apa? Doktor, saya nak bagi tahulah doktor ni. Ya, doktor perubatan, tapi saya ni pakar dalam bahasa dan perdebatan. Saya kata Shakespeare sebut dalam buku dia Romeo dan Juliet, roses by any other name would smell just as sweet. Dia bukan masalah title. Doktor sebut menu rahmah ke, menu halimah ke, menu Iswardi ke. Kita faham doktor merujuk kepada apa? Doktor merujuk kepada keterjaminan makanan, usaha kerajaan memperkenalkan menu rahmah. Ya, kita faham doktor concern bahawa janganlah low quality sehingga boleh menyebabkan autoimmune, kanser dan sebagainya. Kita faham, walaupun benda itu tak menyebabkan pun. Tetapi dalam masa yang sama, doktor kena terima hakikat yang kritikan doktor itu tak kena pada tempat dia. Doktor tembak, ni kalau yang tembak tu Sani ke, Sani Hamzah ke, yang bukan ada kepakaran medical ke, atau yang tembak itu Syahidan Kasim ke, tak apalah juga. Tapi bila yang tembak tu doktor perubatan, itu yang jadi isu. Kan, kalau yang tembak tu Syahidan Kasim, kita fahamlah dia memang jadi jenis macam tu, main tembak suka hati dia. Tapi bila doktor perubatan, dia membawa authority. Dan bila anda merujuk kepada apa kalau bukan menu rahmah? Tell us. Saya rujuk balik perkataan dia tadi. Dia kata apa? Tidak ada masalah dengan istilah rahmah atau apa. Rahmah atau apa? Itu apa? Doktor bercakap tentang apa kalau bukan menu rahmah? Bila doktor menyebut istilah rahmah atau apa? Bukankah itu menu rahmah? Ni dia punyalah nak pusing, tuan-tuan. Dia punya pusing macam gasing. Dia punya pusing tu macam gasing, tuan-tuan. Itu yang jadi masalahnya. Jadi di sini pesanan kita mudah je. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata senang, minta maaf, saya memohon maaf, saya tersilap cakap, saya tarik balik. Kan senang, kan ada orang-orang PN yang buat macam tu. Dia fitnah, tarik balik. Fitnah, tarik balik. Tapi yang geng PN dalam TikTok ni senang, dia ambil yang bagian fitnah tu, tapi tarik balik tu dia tak ambil. Kan? Kerja senang kan? Right.